Okey, ya. Ferrari, Ferrari, Ferrari. So hari ni sebutan ni kena betul juga Ferrari. So hari ni adalah kita punya hari punya video menarik sikit lah. Kita buat lain sikit. Yang mana sebenarnya sebelum ni memang ada juga video tentang sejarah-sejarah kereta yang kita buat. Tapi itu kita buat belah petang. Kita tak pernah buat lagi pukul 12 punya. So insyaAllah hari ni adalah kita akan buat sedikit sebanyak kita beritahu apakah plot point ataupun orang panggil plot penting dalam sejarah Ferrari ni, pembuatan Ferrari dan juga dia punya founder sendiri Enzo Ferrari. So tanpa masa kita punya orang panggil kita punya panel hari ni dia memang dia study Ferrari dan dia punya dream car pun ada Ferrari. Nanti kita tahu nanti apakah dream car Ferrari dia tu yang dia suka tu. InsyaAllah. Jadi hari ni saya akan jemput terus lah. Iaitu siapa lagi kalau bukan Tuan Fitri daripada Saya Berjaya. Alright. Assalamualaikum, selamat Selamat. tengah hari. Selamat tengah hari juga. Apa khabar? Apa khabar Haziq? Tuan Haziq. Baik. Okey, Tuan Haziq. Hari Hmm. ni apa? Itulah hari ni kita sebab sebelum ni Tuan Haziq saya pernah tengoklah video Tuan Haziq buat live sharing session tentang kereta-kereta. So Hmm. ini first time untuk saya tahu. Selalunya saya tak pernah macam nak cerita pasal lebih dalam ke apa semua sebab kita selalunya kita minat sesuatu kita macam oh okey kita tengok kereta tu minat. Tapi Hmm. kita tak pernah nak mengaji mengkaji betul-betul tentang dia punya history tau. Betul Ini tu. kira first time lah. Okay. Alright. So itulah macam Tuan Haziq sendiri cakap hari ini kita akan mengupas lebih lanjut bukan secara terlampau mendalam tetapi insyaallah apa orang cakap mungkin ada certain part yang kita tak tahu Hmm. tentang sejarah Enzo Ferrari ni kita cerita sedikit lah insyaallah. Uh, Betul. alright. So kita mulakanlah okay. Hmm. InsyaAllah. Okay, so macam mana kita nak buat Cik Haziq apa Tuan Haziq yang nak apa terangkan ke ataupun macam ni? Ha ha ha. Okay, alright. So, untuk hari ni macam kalau siapa tahu Ferrari lah. Macam saya bagi tahu sikit lah nanti sebab lebih kepada yang ni knowledge yang lebih baik sebenarnya daripada Tuan Fitri sendirilah kan. So, saya adalah sikit-sikit saya tahu yang mana tentang Enzo Ferrari ni lah. Kita ada kita punya apa tu orang panggil notes yang kita ada kan. Tapi yang penting Ferrari ni kenapa kalau orang tahu kan kenapa dia buat kereta laju. Mungkin orang tak tahu kenapa dia nak buat kereta macam tu. Kenapa tak jadi macam orang panggil founder Honda buat kereta untuk reliable je. Untuk senang bawa kan, senang jaga. Kenapa dia nak buat kereta kereta laju ni? Mungkin ada orang tak tahu benda tu. Rasanya sebab apa, Tuan Fitri? Okey. Sebab okey selalunya kan dia orang akan fikir dari segi kalau reliable ni selalunya okey. Dia nak sesuatu kereta yang boleh maintain dengan waktu yang lama. Hmm, Sebab kadang-kadang betul kita pun kalau macam orang darah muda ni hmm, orang darah muda dia memang suka juga speed okey. Tapi betul. macam sport car apa semua memang diorang akan minat. Tetapi dengan orang cakap kalau selalunya sport car ni datang dengan package yang sangat apa orang cakap harga yang mantap lah, harga yang Yalah, betul. mantap. Hmm, So that's why kadang-kadang diorang tak terfikir mungkin itu hanyalah dream hmm. tetapi orang yang ada dream insyaallah dia boleh mengecapi impian tersebut. Yes, betul tu. So insyaallah macam Hmm. Tuan Haziq sendiri pun mungkin ada minat dengan kereta Ferrari juga betul kan? Betul lah. Saya pun kalau tengok yang tadi ada yang second tu, yang kereta baru dia tu, yang 488 Pista. Ni dah lama jugalah. Tapi bagi saya, dulu saya tak pernah pun minat. Macam Ferrari ni saya tak suka sebab satu, color dia merah. Satu lagi, Hmm. dia punya design dia tu macam dia tak segarang macam Lamborghini kita tahu. Dia Ah. lembut sikit. Tapi bila tengok Pista ni yang tadi kita tengok tu, 488 Pista tu memang antara yang bagi saya number one lah untuk kereta Ferrari yang saya kalau kalau suka tu number one lah. Macam tu. Hmm. Okey, padu. Hmm. Itu kira dah apa orang cakap antara apa sports car ataupun boleh consider super super sport car lah juga kan? Betul tak? Betul lah. Dia supercar terus Ah, lah kereta macam tu.
betul betul. Okey. Alright. So saya rasa okey, dari segi macam saya kan, kita bagilah kupasan sedikit tentang sejarah Enzo Ferrari ni kan. Sebab Hmm. bagi saya kan sangat menarik tau, bagi saya sebab Hmm. orang selalunya kalau contohlah dia start dengan bekerja di mekanik kan, tolong betul-betulkan apa semua, tapi tak sangka daripada hanya betul-betulkan kenderaan-kenderaan apa semua, tolong orang untuk buat tu, dia ada terfikir untuk design satu lambang yang terkenal sampai sekarang. Itu yang Betul. saya rasa macam padu apa. Ya, faham, faham. Betul. Ha. Macam apa tu kalau kita tengok Ferrari sendiri kan, Enzo Ferrari kan, nama penuh dia Enzo Ferrari kan. Sebutan Betul. dia kena lenggok Itali sikit lah. Ah, Ah, betul. so dari situ memang dia ni kalau kita tahu kenapa dia buat kereta laju ni sebabkan oleh itulah cara nak escape kesedihan dia. Mhm. Masa muda dulu dia selalu berlumba dekat saya lupa apa nama dia tapi dia memang macam berbukit sikit dia punya tempat racetrack tu dan dia dia bawa kereta bawa kereta ada kereta-kereta racing lah kan yang mana kita pendekkan je benda ni sebab kita tak nak panjang sangat yang mana Mhm. kereta racing tu ada satu kereta racing tu memang dia pakai kereta daripada Alfa Romeo. Orang panggil Betul. bapa Itali punya kereta lah. Saya cakap memang sangat Betul. dahsyat lah Alfa Romeo ni. So sebabkan apa? Dia sedih. Nak elakkan sedih apa sebenarnya? Mungkin orang tak tahu. Sebenarnya Enzo Ferrari ni dia kehilangan bapa dia, kehilangan adik dia ke abang dia tak silap saya ke? Ah, Abang dia. abang dia betul lah. Jadi Ah, kehilangan abang dia daripada peperangan betul. Betul. Dia Ah, actually memang diorang berdua hmm, diserapkan ke dalam perang dengan askar Itali kan. hmm, Dan at the same time saya rasa kemungkinan besar during orang cakap uh, diorang serve tu, diorang dilanda wabak juga tau. Sebab time hmm, tu dia ada satu influenza, saya tak ingat apa nama dia, tapi dia ada dapat satu influenza pada zaman itu, dan sadly diorang meninggal dunia hmm, lah, ayah dan juga ni. So senang cerita, ayah dia iaitu Alfredo Ferrari ni, hmm, dia memang dah ada satu kilang tau. Satu kilang dia tak besar sangat, tapi orang cakap banyak orang datang untuk dia betulkan apa semua. So daripada situ Enzo Ferrari ni, ayah dia selalu tarik dia untuk hmm, pergi minta tolonglah anak, belajarlah sekali kan. hmm, Dan apa yang menariknya yang membuatkan orang cakap tercetusnya minda dia untuk join racing ni, sebab ayah dia kata kalau kau belajar, ataupun kalau kau tolong aku akan ajar kau untuk memandu. Itu oh, yang menyebabkan trigger dia nak tapi jadi bahasa ni Itali lah kan. Ya, betul. Kalau Itali lah. Kalau Itali tu kita tak tahu yang nak sebut. Tapi lebih kurang macam itulah ayat dia. Okay, okay. So, Okey. tak, so So, itulah memang apa daripada bapak dia sendirilah memang ini apa dia upbringing daripada family dia sendiri saja dia start begitu. betul. Betul. So baguslah bagi Hmm. bagi saya, macam dari umur yang awal bapa dia kata okey, kau belajar pasal buat kereta, kau betulkan kereta, aku ajar kau driving. Itu adalah dua benda yang baguslah, sebab dia boleh belajar, dia tahu pasal kereta, at the same time dia belajar pula memandu. So minat tu akan tercetus sendiri. Confirm punya. Betul. Okay. So macam Tuan Haziq cakap tadi kan, Hmm. uh, dia ada racing dekat satu bukit lah, first Hmm. racing dia kan. Yes, betul. So lita pertama iaitu dia pergi racing tu, Hmm. kira macam orang cakap, selepas peperangan, bukan selepas peperangan lah, kira dia berjumpa dengan bekas-bekas pemandu racer dan juga mekanik-mekanik racer ni. Dia berjumpa kat satu tempat ni, lepas tu dia macam bersembang-sembang apa semua. Lepas tu Enzo Ferrari ni macam diberi peluang lah untuk race, macam Aziz kata, dekat satu lita yang berbukit ni kan. So Hmm. nama lita tu adalah Parma Poggio. Parma Oh. Poggio. Dekat Ah. Perketo.
saya tak tahu lah sebutan tu betul ke tidak kan. Dekat mana tu, Ah, Ban? dia punya nama dia Parma Poggio. Oh, okey, okey, betul lah. Betul? Dekat dekat Berketo kalau tak silap saya nama Hmm. dia. Tak tahulah sebutan tu betul ke tidak kan. Dia tahu Kalau Berketo ke silap Bercetto? Pak Tahu betul. ke? So itu adalah racing pertama dia pada tahun 1919, Hmm. 5 Oktober kalau tak silap saya, Hmm. di mana untuk julung kalinya dia join, dia dapat tempat keempat. Wah, So kira padu lah, orang yang baru, betul. orang yang tak ada pengalaman, tiba-tiba dia racing dapat tempat keempat. So Hmm. padu lah. Memang talented lah dia ni. Betul. Hmm. Kalau tidak apa orang cakap, tak adalah dia dapat satu idea untuk mungkin apa, bukan idea lah, mungkin apa, dari segi apa yang dia buat, racing yang dia buat, membuka mata orang untuk di-hire ke dalam team yang kira consider one of the best during that time lah, Alfa Betul. Romeo. Hmm. Okay. So apa nama tu, macam saya cakap tadi, yang macam Aziz pun cakap tadi pasal Alfa Romeo. Okay, pada tahun 1920 dia dapat tawaran lah daripada Alfa Romeo, di mana dia racing dengan Alfa Romeo dan dapat apa orang cakap bersaing dengan orang-orang yang kira top lah during that time kan. Hmm. Dan juga apa orang cakap, bila dia macam ada satu time tu dia menjadi juara, di mana dekat pada tahun 1923 ni, dekat Lita Secerto de Savio di Hmm. Ravina. Okey. So Amboi. dekat situ Hmm. dia dapat first time untuk tempat pertama. So Oh. kiranya tengok dia punya transaction daripada 1919 ke 1923 tu tak jauh pun lama tau. Betul. So itu yang padu lah tentang Enzo Ferrari ni. Okay. So Tuan Aziz ada apa-apa nak tambah kat situ? Macam apa tu, dia ada sebab macam kalau siapa tahu ini adalah dekat Itali memang famous racing ni kan. Kita tahu kalau kita sebut racing, kalau kita nampak lambang Itali tu kita akan fikir kereta sports car dia semua. Kereta supercar Betul. dia semua. So dari situ memang ini adalah orang panggil racing yang dalam Itali dia ada juga daripada luar juga dia ada masuk, tapi mostly sebab Itali sendiri orang panggil dia punya cara politician dia macam berkembang juga daripada segi racing juga katanya. So dari situ banyak dia punya macam apa tu orang panggil dia punya urusan dia semua kebanyakannya ada bersama kerajaan semua sebab dia dengan Fiat lah, dengan Alfa Romeo lah. So memang Itali ni orang panggil, saya lupa apa, fascist something lah. Memang dia orang ni kena, kalau nak racing dengan dia orang ni, nak racing dalam apa tu, dalam dia orang punya race, kena kena ada macam sama bersekutu dengan dia lah, macam tu, lebih macam tu. So itu antara salah satu yang saya tak tahu macam mana Ferrari boleh naik jugalah daripada dia punya skill juga kan. Tapi dari segi macam orang panggil macam dia punya pengurusan dia semua tu dia deal juga dengan orang-orang besar jugalah macam tu. Hmm. Yelah, selalunya kalau apa, dari segi kalau ada sesuatu benda yang baru Hmm. untuk diketengahkan, Hmm. selalunya orang akan menggunakan sama ada orang yang ada kuasa, orang yang mungkin dah famous, ataupun orang Hmm. yang politician untuk naikkan apa, dia punya brand lah. So saya rasa zaman dulu dan juga zaman sekarang lebih kurang sama jugalah. Betul. Cuma bezanya mungkin dari segi apa orang cakap, macam kita buat sendiri, kita akan naikkan nama kita kan. Tapi jalan tu mungkin sukar, tetapi kalau dah apa, berjaya, memang manis dia punya reward dia. Wah. Hmm. Okey. Macam apa tu, macam dulu pun ada, memang racing ni eksklusif lah, dia tak boleh macam bukan semua orang boleh, selalu golongan elit orang panggil lah yang dapat. Betul. Macam kalau kita tahu apa, golf dengan main kuda apa kan, bukan kita boleh main kuda macam tu kan, sebab satu berapa Betul. dah kuda tu kan. Sama juga macam racing zaman dulu lah. So bukan semua orang boleh masuk macam tu lah. Betul. Okey. So okey, Tuan Aziz, ini mesti orang nak tahu kan, bila kita cerita pasal Ferrari kan, okey, mesti dia akan fikir pasal lambang dia kan. Okey. So
lambang dia tu apa nama tu, dia ada history dia sendiri. So Oh, mungkin okey. Tuan Haziq tahu tak dia punya lambang tu apa dia punya history dia? Kalau sejarah lambang dia ni kalau macam dia adalah saya rasa sebab nama dia kalau kat sini yang saya boleh sebut kan. Ini adalah apa Caviano Rampante, Rampante, Oh. the Black Horse. So Hmm. Enzo Ferrari inspirekan benda ni lah, daripada lambang-lambang kuda yang mana especially Black Horse ni, dia satu, dia macam diberi penguatan lah untuk Count Enrico Barca. Betul nama dia. Ah, Hmm. itu Saya rasa nama itu dia. nama itu Nama isteri nama dia. nama apa ni lah, nama bukan isteri dia, tapi itu adalah nama, kalau saya tahulah, Hmm. seingat saya, Hmm. Count Enrico Barca ni Hmm. adalah bapa kepada seorang apa, kira dia adalah salah seorang yang macam orang kuat lah dekat racing ni, dekat lita. Oh. So dia ni macam dia tengok, oh okey lah, bagus lah si apa ni Enzo Ferrari ni kan. So Hmm. dia satu hari tu dia dan juga isterinya ajak untuk datang ke rumah. Okay. Hmm. So ini adalah history yang saya tahulah. Hmm. Dia ajak apa ni Enzo Ferrari datang ke rumah untuk kira macam berbincang sambil bersembang sambil makan apa semua kan. Hmm. So Enzo ni macam terkejut lah, alamak, kenapa orang kuat, antara orang kuat ni tiba-tiba ajak saya ni kan. Hmm. Sebabnya macam isteri dia macam terpegun lah, bukan sekadar Count Enrico Barca saja, tetapi isteri dia terpegun di mana dia ni macam bagus lah, Enzo Ferrari ni kan, orang yang baru dalam bidang racing, tiba-tiba dia naik meletup dan juga terbaik lah orang cakap kan. So dia macam isteri dia macam memberikan satu penghormatan di mana sebenarnya logo Black Horse ni sebenarnya datang daripada anak dia sendiri, Oh. mendiang. Anak dia meninggal dunia lah dalam peperangan, tapi orang cakap dia meninggal dunia bukannya kosong-kosong, orang cakap. So nama sebenar anak dia adalah Francesco Barca. So dia adalah salah seorang top pilot, top ace pilot untuk untuk apa nama aerial punya askar di Itali. So dia memang banyak orang, banyak yang dia telah tumpaskan enemy dari segi dia tembak jatuh kapal terbang yang lain musuh semua kan. So banyak sangatlah sampaikan kalau tengok dia punya kapal terbang tu, bukan jet perjuang lah, kapal perjuang dia, dekat bahagian belakang tu dia ada emblem Black Horse. Oh, wow. So kiranya itu kira macam membawa tuah lah, ataupun prestige yang tinggi lah. So that's why lah isteri Count Enrico Barca ni, dia kata okey lah, it's time untuk dia bagi emblem ni kepada Enzo Ferrari untuk teruskan legacy ni. Wow. Itulah Dahsyat. sebabnya Wow. apa orang cakap, datangnya Black Horse ni. Situ. Betul, logo dia Black Horse tu memang dia macam melompat sikit lah, dia macam berdiri sikit kuda tu. Sekarang tu Betul. ada. Oh, okay. So padulah cakap, sebab tengok pun dari segi kuda tu pun hitam padu dan juga berotot kuat kan. So that's why dia menunjukkan kegagahan tu. Betul lah, sebab ada setengah Ferrari pelik juga. Kalau sports car kita tahu dia akan jual dalam warna-warna yang sangat dahsyat. Tapi Ferrari bukan mostly lah, tapi dulu saya ingat lah, mesti dia ada warna merah, kuning, Betul. lepas tu putih, lepas tu ada hitam juga. Betul. Okay, baru saya tahu sebenarnya hitam tu sebabkan oleh lambang tu sendiri, logo tu sendiri, ataupun aura logo tu sendiri, iaitu dia memang Black Horse. So dia buat juga kereta, ada Ferrari yang warna hitam yang memang daripada factory warna hitam. Tu Betul. baru saya tahu benda tu macam okay, daripada Black Horse lah. Okay, Dan juga interestingnya satu lagi, sebab Black Horse ni kan kalau background dia kalau sebelum ni mungkin putih, okay. Tapi
Enzo ni dia kata kalau dia nak signifikankan dengan Itali juga. So Hmm. that's why dia letak kuning dekat background belakang dia. Oh, okay. Itu yang jadi hitam tu hitam menarik untuk Yes. kuda tu, dan juga background dia warna kuning. Hmm. So kira dia distinguish sedikit lah, dia macam larikan sikit untuk menghormati juga Francesco Baracca tu. Hmm. Ya, sebab Itali Alright, memang dia kena pride lah dengan dia punya negara. Sangat betul, nationalism dia sangat tinggi lah, orang panggil. betul, betul. Alright. So dari segi kalau kalau Haziq sendiri kan, Haziq Hmm. tahu tak macam mana dia punya kewujudan Scuderia Ferrari ni? Untuk okey. Yang Mungkin ni uh, selalu macam apa tu, mungkin saya boleh bagilah pendapat dari mana. Saya memang study juga tentang Scuderia Ferrari kan. Perasan tak kenapa uh, dekat bila Ferrari, kalau kita cakap Toyota, Toyota, it's a Toyota. Tapi betul. bila kita sebut BMW, kalau kita tengok company ni, it's actually BMW. Tapi bila kita tengok Ferrari kan, dia punya nama company bukannya Ferrari tapi Scuderia Ferrari. Sebab apa? Mhm. Sebabkan dia bukannya pengeluar kereta biasa. Dia nak tunjukkan dia bukannya macam kereta-kereta, kalau kereta cakap kereta laju pun macam contoh BMW ke apa kan. BMW dia keluar kereta-kereta biasa yang passenger ni ataupun kereta-kereta yang praktikal semualah. Tapi Ferrari ni Scuderia sendiri maksudnya apa? Scuderia tu. Cuba cuba terangkan. Saya pun tak sure. Cuba Scuderia ni terangkan. racing lah sebenarnya kan, betul? Ke bike? Hmm. Saya, Lebih kurang macam itulah kalau apa yang saya fahamkan. Lebih kurang macam tu. saya pun ada lupa-lupa sikit. Apa tu? Ah, Scuderia Ferrari ni memang ah, dia punya itu nama penuh dia. Nama Ferrari penuh dia bukannya Ferrari Enzo Ferrari ke apa, tak. Brand dia adalah Scuderia Ferrari. So dari situ betul lah. Sebabkan apa tu Itali dengan famous dengan Ferrarinya kuda. So Scuderia tu memang orang panggil stable ataupun tempat apa dalam bahasa Melayu, tempat kuda, kandang kuda lah. kandang kuda lebih Ya, kurang macam tu. betul lah. So, bayangkan penghasilan kalau dekat Itali, sebab culture dia memang kuda apa tu antara macam paling highly ni known lah. So dari situ memang tempat mana kuda tu orang panggil macam macam di train semua kan, dekat dia punya orang panggil kandang dia sendirilah. Jadi Mm-mm. sama juga dia nak buat Ferrari ni sebagai macam kuda dan dia ada kandang dia sendiri. So nama dia Scuderia. Kalau bahasa Melayu tak cantik sangat lah, kandang kuda Ferrari. Jadi macam tu. Tapi kalau kita faham maksud dia kan dengan kudanya, so sangat dahsyat sebenarnya. Yang mana memang company dia tak start dengan Scuderia Ferrari lah. So Betul. company dia sebenarnya company perang sebenarnya dulu. Company untuk Hmm. dia supply barang perang. So sebab itu macam sebut, dia memang kenal semua politician dengan kerajaan semua. Sebabkan apa? Betul. Sebabkan dia supplier barang-barang perang. Time tu perang lah, Hmm. bukannya dia saja je. So Betul. antara company dia, nama dia, cuba sebut nama dia. Oh, yang ni tongue twister. Sampai Nah, sekarang saya cuba sebut pun saya rasa tak lepas. Takut yang ni pun saya tak lepas juga. Okay, so nah. dia punya nama dia Hmm. okay. Apa nama dia? Alamak. Dia kena Apa? lenggokkan sikit, dia kena Itali, baru Betul, dia akan jadi elok. betul betul. Saya cuba Okay. Ha. Dia punya dia punya nama dia adalah Auto Avio Construzioni. Macam tu. Auto, avio, costruzione. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. So, dia Betul. kena sebut lenggok dia baru kita dapat macam mana nak sebut. Kalau tak nanti dia jadi Jawa pula kadang-kadang. Betul. Ha. Itu lah, sampai saya tak boleh tau. Saya dah banyak Hmm. kali dah praktis. Tapi Oh. sampai sampai rakan-rakan dengar kan. Ya Allah, tergelak-gelak dia. So itulah ah, macam apa tu, memang Auto Avio Costruziani ni ataupun AAC lah sebenarnya kalau selalu orang sebut. Kalau dengar international sebut dia akan sebut AAC, yang mana dia ada berlaku bankrupt semualah sebabkan Ferrari ni bila buat kereta kita tahu sebabkan dia fikir yang penting dia dapat kereta yang paling laju, yang paling bagus. Sampai sekarang tau, kereta dia macam tu. betul. So, memang dia habiskan duit banyak. Memang sampai nak bankrupt. So, akan jadilah bila Alfa Romeo kadang apa tu dia ada beli kan. Maksudnya tak silap saya kan. Lepas tu Fiat pun ada beli Ferrari. Time tu Ford pun. Ford yang daripada US pun nak beli Ferrari juga.
Tapi Ferrari bagi dia pride, dia nationalism, dia bagi dia dia tak nak US American nak buat apa kan. So dia lagi rela Fiat yang beli dia punya apa tu company lah. So Betul. memang company dia tak terus jadi Scuderia Ferrari, tapi selepas Auto Avio ni AC ni pergi race semua, race itu dia dapat nama, dia buat nama semua kan. Dia start pun Betul. sebenarnya dia division daripada kereta Alfa Romeo je kan, betul? Betul betul. So Sebab dia apa diberikan macam dia memang dah bersama dengan Alfa Romeo sebelum ni. So betul. mungkin disebabkan apa dengan successful dia dengan Alfa Romeo, dia Hmm, cakap okey saya nak tubuhkan satu lagi iaitu tim Scuderia Ferrari. hmm, Okey. Dan juga tapi dia bernaung dengan apa ni? Bernaung dengan Alfa Romeo. So dia lebih kurang dalam 10 tahun jugalah dia bersama-sama dengan Alfa Romeo lah, hmm, berganding bahu untuk betul. menjayakan satu tim iaitu Scuderia Ferrari. Betul. Memang sangat dahsyat lah sebenarnya. Saya pun ini mungkin part yang kita bagi tahu tentang macam mana ditubuhkan lah. Ada kereta-kereta dia lain. Mungkin nanti next kita akan bagi tahu lah kereta-kereta apa yang dia buat semua kan. Sebenarnya saya pun nak bagi tahu tentang apa tu tentang dia punya apa kalau kita tahu bukannya Ferrari sendiri dalam sejarah Ferrari bukannya dia seorang saja nama yang famous time tu. Ah, Ada macam-macam nama racer-racer yang mungkin nanti kalau kita sebut akan datang mungkin esok ke apa tak tahu. Dan part Mungkin kedua kan kita akan buat sejarah Ferrari ni sambung yang mana memang mind blown juga dengan dia punya orang panggil apa lineage lah. Dia punya sejarah dia betul. sejarah dia sangat dahsyat. So apa-apa lagi tak kita sebab kita macam nanti terkeluar masa kita kan kita nak bagi Betul short je. betul. InsyaAllah. Ikutkan Hmm, hmm, ikutkan banyak lagi kan. Ikutkan betul. tapi tak apa, tak ada masalah. Kita cut short, mungkin next time mungkin part 2 pula. Mungkin ada part 3 lagi. Mana kita tahu. Betul lah. So, kalau siapa yang betul-betul macam rasa kita punya manfaat kan, insyaAllah. Kita sharing je. Simple-simple je. Yang mana mungkin orang tak tahu kenapa Black Horse tu semua kan. Sangat interesting sebenarnya lah. Macam-macam. Hmm. So, kita akan ceritakan plot point sikit-sikit tentang Ferrari ni kan. Supaya sikit-sikit kita tahu sebenarnya kereta dia bukannya kereta yang untuk orang kaya je. Tak ada. Kereta dia buat Betul. daripada orang yang susah. Memang dia ni memang struggle semua and then sampai sekarang dah 100 lebih tahun dia nama dia sangat kalau orang sebut Ferrari ni memang orang tahulah kereta apa. Orang Betul tahu betul. dia ni bukannya dia tak panggil King of Highway lah kereta dia tapi Hmm, dia adalah King apa orang panggil King of all cars jugalah sebenarnya Ferrari macam tu lah. betul. So uh, macam apa tu Fitri Tuan Fitri ada ni favorite kereta macam saya tadi Ford Vista tu itu favorite saya Hmm. lah. Okey, kalau saya jenis minat yang kereta yang lama sikit. Hmm. Apa kalau anda tahulah, kalau anda tahu Ferrari F40 tu, itu Wah. apa orang cakap kereta yang sangat sporty during that time. Betul. Sebab dulu ada je kereta sport-sport lain, tapi bila nak cerita pasal kereta aerodynamic, Hmm. iaitu satu aerodynamic kereta yang padu, F40 antara kereta yang kira terawal dan juga terbaik lah dari segi aerodynamic dia. Betul. Dia So antara that's why pioneer lah sebenarnya. Hmm. So that's why saya pilih yang itulah. Saya minat tu sebab saya pun Hmm. masa time kecil-kecil dulu pun saya nampak ada jiran dekat taman sebelah sebelah Ah. sana lah dekat rumah saya dulu kan. Hmm. So dia park Ferrari dia dekat luar F40 tengah Wah. ni tu cuci tau. Saya macam ya Allah lawanya. Mamma Mia memang gempak. Mamma mia betul. So, padu lah memang padu. Wah, Itu dahsyat pilihan lah. saya. Okey, so insyaAllah nanti kita akan share lagi tentang apa tentang sejarah Ferrari ni apa tu banyak membantu sebenarnya kita tengok dekat otomotif sekarang ni macam mana Myvi boleh laju. Sebenarnya daripada Betul. Ferrari juga. Mana tahu kan Ah, sebab kan benda macam ni ini adalah sejarah yang mana pada awal-awal kenderaan otomotif ni otomotif industri macam mana terbentuk dan sekarang menjadi salah satu ikon dalam kita punya kehidupan saja. Macam tu lah. betul. So Betul. saya rasa itu saja daripada kami. InsyaAllah next kita akan share lagi tentang sejarah Ferrari. Sangat besar sebab apa? Sebab dia hidup lama sangat. So Betul. kita boleh share sampai dia mati pun lah. Memang saya sebut Mm-mm. memang dulu
saya pernah buat tentang Ferrari ni sampai meninggal, sampai sejam lebih jugalah. Macam tu. So, Betul. InsyaAllah next kita akan apa nantikan kita punya live lagi insyaAllah. Tengok kita punya live apa. Kalau sejarah Ferrari ni mungkin boleh tune in lagi lah, tak masalah. So, saya Betul. rasa kalau ada silap kata daripada kami, kami mohon maaf lah. Tapi kalau ada rasa info ni bagus, mungkin ada makcik yang minat Ferrari, kan, share kat dia kan. Mungkin dia suka ke Betul. kan. Dia pun kata Ah, betul-betul lah. Mungkin dia kata ada fakta yang salah, dia bagi tahu kita, tak masalah. So, saya betul. rasa itu saja dari kami insyaAllah. Terima kasih untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi